والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Yang dihormati sahabat-sahabat semua, terutama sahabat kita saudara Najib yang sentiasa setia menguruskan majlis kuliah online kita ni. Dan juga sahabat-sahabat semua, selamat datang. Ada 7 orang malam ni, insya-Allah akan bertambah beberapa ketika lagi insya-Allah. Kita menggunakan buku Ala Maidatil Quran yang pernah anda maklumkan dulu. Kitab ni digunakan oleh almarhum Ustaz Razi Asra di mana ya, di Masjid Taman Tosah kalau tak silap lah. Dia pernah tanya Pendi lah, kitab tu nak beli kat mana. Kali ni anda jumpa lah kitabnya. Alhamdulillah kitabnya sangat bagus, sangat baik, banyak maklumatnya. Kita mula dengan bab pertama. Tajuknya ialah perundangan yang kekal abadi. Walaupun hari tu kita dah start dah, tapi anda pun dah tak ingat dah mana tempat anda berhenti dulu. Jadi kita malam ni kita mula daripada bab pertama, daripada mula lah. Tajuk kita anda ulang balik, perundangan yang kekal abadi. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 9 sebagaimana berikut. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang amat betul, iaitu agama Islam. Ya, Al-Quran ini bila sesiapa membacanya, mengamalnya, mempraktikannya, maka itulah cara untuk dia mendapat jalan yang benar, iaitu agama Islam. Agama Islam yang diturunkan kepada baginda Nabi kita SAW dibekalkan sekali dengan silibus ataupun sukatan, iaitu Al-Quranul Karim. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin." Dan kami turunkan dengan beransur-ansur dari Al-Quran ayat-ayat suci yang menjadi ubat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Al-Isra ayat 82. Dalam ayat yang kita baca ini, 82 surah Al-Isra, menjelaskan pada kita tentang cara Quran diturunkan, iaitu wa nunazzilu minal Quran, iaitu dengan beransur-ansur, diturunkan dengan cara beransur-ansur. Sebagaimana yang kita semua tahu, Quran ini diturunkan daripada langit pertama ke dunia kepada Nabi SAW dalam keadaan beransur-ansur. Manakala Quran turun daripada langit ketujuh ke langit pertama secara sekaligus. Allah Subhanahu Wa Taala telah berjanji pada dirinya bahawa sesiapa yang membaca Al-Quran, mengikuti petunjuk Al-Quran, mengamalkan apa yang ada di dalamnya, melaksanakan perintah-perintah Al-Quran dan menjauhi larangan-larangan Al-Quran, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menyesatkan orang itu di dunia. Di hari ketika umat manusia lainnya tersesat, dan orang itu tidak akan sengsara di akhirat, di hari ketika umat manusia sengsara. Apa yang kita faham daripada perenggan ini tentang Quran itu berperanan di mana? Di akhirat ke ataupun di atas muka bumi? Al-Quran ini dijadikan dia oleh Allah Ta'ala sebagai petunjuk. Maka petunjuk itu kalau di akhirat kita memang ikut apa yang kita buat di atas muka bumi. Jadi Al-Quran ini sangat berguna sebagai petunjuk di negeri di mana di atas muka bumi, di dunia. Quran ini adalah petunjuk bagi kita umat Islam di dunia. Kerana di dunia ini apabila kita mempunyai jalan yang benar yang ditunjukkan oleh Al-Quran, maka selamatlah kita apabila kita sampai ke negeri akhirat nanti. Ke negeri akhirat kita semua tahu bahawa negeri akhirat ini hanya terjemahan kepada apa yang kita lakukan di dunia. Oleh itu Al-Quran ini mengatur kehidupan kita di dunia supaya kita mengikuti perintah Allah sebagaimana yang disebut tadi,
Sesiapa yang membaca Al-Quran, mengikuti petunjuk Al-Quran, Quran beritahu, dia ikut Quran. Apa yang Quran larang, dia tinggalkan. Apa yang Quran suruh, dia laksanakan. Maksud itulah maksud mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Dan apabila seseorang itu telah beramal dengan Al-Quran, bukan sekadar membaca Al-Quran, maka Quran menjadi petunjuknya di dunia. Petunjuknya di dunia, berjalanlah dia di atas muka bumi, kehidupannya di atas muka bumi, mengikut petunjuk-petunjuk Al-Quran, ataupun kita boleh juga mengatakan bahawa bila seseorang itu membaca Al-Quran dan mempraktikkan Al-Quran, itulah jalan atau cara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci dan Maha Tinggi juga berjanji pada dirinya bahawa sesiapa yang berpaling dari kitabnya, enggan menghayati dan mentadabbur makna ayat-ayat kitabnya, membelakangi firman-firmannya, enggan membaca, merenungkan dan mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuat kehidupannya di dunia menjadi sempit, menjadikan dirinya keji, merugi, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya hina, mempermalukannya di hadapan para makhluk dan menghukumnya. Dalam perenggan ini pula Allah berjanji bahawa dunia lebih-lebih lagi di negeri akhirat. Apabila dia melakukan sesuatu yang bercanggah dengan Al-Quran, ataupun orang yang tidak mematuhi perintah-perintah Allah yang telah dicatat dalam Al-Quran, orang inilah yang rugi. Sebab apa orang tu jadi rugi? Kerana Al-Quran menunjukkan pada dia secara jelas apa yang patut dia buat, iaitu perintah-perintah Allah, dan apa yang patut dia tinggal, iaitu larangan-larangan Allah. Apa yang telah ditetapkan oleh Al-Quran, larangannya perlu ditinggalkan, suruhannya perlu dipraktikkan. Orang ni tidak mengendahkan apa yang disuruh oleh Allah, yang disuruhnya ditinggalkan, yang dilarangnya dilakukan. Orang inilah yang dikatakan rugi. Kenapa rugi? Kerana mereka akan berhadapan dengan masa depan yang berat dan juga malam serta gelap. Kerana bila mereka menyeberangi dunia melalui alam barzah lalu ke negeri akhirat, maka dia akan nampak kerugiannya. Macam mana kerugiannya? Mereka akan mendapat balasan Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam neraka Allah. Bukan sekadar kita lihat atau kita dengar balasan ini di negeri akhirat saja. Tapi bila kita masuk tempat transit yang pertama, selepas kita mati, kita duduk di dalam alam barzah, di sinilah akan berlaku sama ada kita ni benar-benar patuh kepada perintah Allah ketika di dunia, ataupun kita ini orang yang langgar perintah Allah ketika di dunia, mengikut apa yang disuratkan dalam Al-Quranul Karim. Kerana perintah larang, perintah suruh itu dimuatkan dalam Al-Quranul Karim. Allah berjanji bahawa sesiapa yang melakukan perkara-perkara yang kita sebutkan tadi, bahawa sesiapa yang berpaling dari kitabnya, orang ni lah serugi-rugi manusia. Kalau kita anggap rugi berniaga di atas muka bumi itu habis duit 2-3 juta, bagi kita itu bukan rugi yang sebenarnya. Rugi yang sebenarnya ialah mereka yang menolak Al-Quran, meninggalkan Al-Quran dan tidak menerima arahan-arahan Allah yang tercatat dalam Al-Quranul Karim. Berkaitan dengan isu ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ibtagha huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka.
wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Maka sesiapa yang mengikuti petunjukku itu nescaya ia tidak akan sesat dan ia pula tidak akan menderita azab sengsara. Dan sesiapa yang berpaling engkar dari ingatan dan petunjukku, maka sesungguhnya adalah baginya kehidupan yang sempit dan kami akan himpunkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ia berkata, wahai Tuhanku, mengapa engkau himpunkan daku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulu melihat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, demikianlah keadaannya. Telah datang ayat-ayat keterangan kami kepadamu, lalu engkau melupakan serta meninggalkannya. Dan demikianlah engkau pada hari ini dilupakan serta ditinggalkan. Ayat Taha, ayat 123 hingga 126. Rasa Ana lah ayat ni banyak kali juga Ana baca dalam liqa ataupun dalam pertemuan-pertemuan kita sejak beberapa tahun dulu pun ayat ni biasa kita baca. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu pada kita tentang dialog antara Allah dengan orang yang membelakangi Al-Quran, sebagaimana perenggan yang kita baca tadilah. Macam mana dialog ini disebutkan oleh Allah Ta'ala, bagaimana Allah menceritakan pada kita keadaan orang yang membelakangi Al-Quran, orang yang menjauhi Al-Quran. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala bercerita pada kita, orang ni dia berbuat, dia berdialog dengan Allah. Bila Allah bangkitkan dia ke negeri akhirat dalam keadaan mata dia buta. Lalu dia bertanya, Allah, mengapa dia dibangkitkan dalam keadaan buta sedangkan ketika di dunia dulu dia melihat? Sepatutnya Allah bangkitkan dia di negeri akhirat samalah seperti apa yang ada ketika di dunia. Kalau dia ada mata, dapat celik pula tu, dapat tengok pula dengan mata tu, sepatutnya Allah Subhanahu Wa Taala bangkitkan dia di negeri akhirat ini dapat celiklah matanya, dapat melihatlah matanya. Tapi dia pun pertikai Allah, kenapa Allah bangkitkan dia dalam keadaan buta? Orang macam ni sebenarnya dia muka tak malu. Kerana apa? Kerana dia langsung tak fikir, tak ingat bahawa dia tu telah membelakangi ayat-ayat Allah ketika di dunia. Tapi bila Allah Subhanahu Wa Taala bangkitkan dia dalam keadaan buta, dia tanya pula Allah seolah-olah dia tak buat dosa apa-apa. Ni jenis manusianya yang mungkin juga berlaku. Orang macam ni adalah kita. Kemungkinan keadaan ini berlaku pada kita. Na'udzubillah min zalik. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala pun menempelak dia, berkata pada dia, kamu tahu ke tidak, dulu masa kamu di dunia, datang ayat-ayat aku kepada kamu. Kamu dengar ayat-ayat itu dibaca, tetapi kamu membelakanginya. Kamu tidak patuh pada ayat itu. Jadi hari ini di negeri akhirat ini, aku butakan matamu seolah-olah nak gambarkan bahawa Allah telah lupa pada kamu untuk beri penglihatan kamu semula. Sebagaimana kamu lupa akan peringatan-peringatan Allah ketika kamu di dunia dulu. Menunjukkan pada kita Allah Subhanahu Wa Taala memberikan suatu kiasan kepada orang yang membelakangi ayat Quran ketika dunia ini. Kamu kena faham-fahamlah kenapa kamu ni tidak diberikan mata. Sebab kamu dulu membelakangi ayat-ayat aku. Kamu melupai ayat-ayat aku, peringatan-peringatanku. Hari ini aku sengaja lupa beri mata pada kamu. Itulah keadaannya. Sepatutnya dialog ini, kisah ini menjadi pengajaran kepada kita semua. Sahabat-sahabat kita pada malam ni kena ingat, bila Allah Subhanahu Wa Taala beri, umpama kalau kita ambil peringatan yang simple saja yang tiap-tiap hari kita dengar, Allah panggil kita ke masjid solat berjemaah. Berapa ramai di kalangan kita yang menyahut panggilan Allah Subhanahu Wa Taala 5 kali sehari semalam.
Tak apalah kalau kita tak pergi ke masjid, kita tak sahut azan itu, kita sembahyang di rumah, alhamdulillah. Tapi ada orang walaupun azan memanggil, dia dah tak datang ke masjid. Dia juga tidak sembahyang. Jadi peringatan-peringatan Allah tentang sembahyang tu memang banyaklah dalam Al-Quranul Karim. Allah akan tanya semua tu. Inilah jenis orang yang lupa atau membelakangi akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah beri peringatan demi peringatan, dia buat tak dengar, dia buat pekak telinga, dia buat buta mata. Inilah dia yang pernah ada, yang pernah juga kita baca dalam Al-Quran, kamathalil famathaluhu kamathalil kalb in tahmil alaihi yalhad wa in tatruku alaihi yalhad. Kata Allah Subhanahu wa taala, bandingannya seperti anjing. Anjing ni kalau kamu ganggu dia, kamu halau dia, dia jelirkan lidah juga. Tapi kalau kamu tak buat apa-apa, tak halau dia pun dia jelirkan lidah. Begitulah perumpamaan Allah. Allah tidak cerita tentang anjing semata-mata dalam ayat ini. Tapi Allah bercerita tentang perangai manusia yang walaupun Allah beritahu kalau kamu langgar perintah Allah, neraka. Kalau kamu patuh perintah Allah, syurga. Dia buat tak peduli walaupun Allah beritahu, Allah beri amaran, Allah beri ancaman bahawa kamu semua kalau kamu langgar perintah Allah, kamu akan masuk neraka. Tapi orang macam ni seperti anjing. Orang buat apa kat dia, dia tetap jelirkan lidah. Orang larang ke, dia buat dek je. Orang suruh ke, dia buat dek ke. Begitu juga Quran suruh ke, dia buat dek je, dia buat tak layan. Dia buat pekakkan telinga. Dia buat butakan mata, begitulah keadaannya. Kadang-kadang kita baca juga ayat ulaika kal an'am, ayat lain tu ulaika kal an'am bal hum adall. Maka mereka itu seperti binatang ternak. Malah Allah kata bahkan mereka itu lebih sesat daripada binatang ternak lagi. Itulah keadaan dialog ataupun kisah yang disampaikan dalam ayat ini kepada mereka-mereka yang lupa akan peringatan Allah. Dia akan dilupakan oleh Allah dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah lupa. Namun Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan seksa ke atasnya dan membiarkan keadaannya yang terseksa tersebut. Allah biar orang ni dalam keadaan sesat di dunia. Sebab mereka tidak berpeluang dan tidak rasa ingin ambil peringatan daripada Al-Quran ketika hidup di dunia. Bagi mereka-mereka yang tidak mengambil peringatan daripada Al-Quran, tidak menjadikan Quran sebagai bimbingan, mereka inilah yang dikatakan orang yang sesat di atas muka bumi. Kesesatan mereka itu berlanjutan, berpanjangan, sehinggalah mereka mati dalam keadaan kesesatan dan juga melakukan kemungkaran. Mereka mati dalam keadaan mereka ini membelakangi akan perintah-perintah Allah ataupun membelakangi akan Al-Quranul Karim. Maka Allah biar dia dalam keadaan begini. Inilah balasan yang paling teruk kepada manusia-manusia seperti ini. Na'udzubillah min zalik. Apabila mereka lari daripada ajaran Allah, apabila mereka langgar perintah Allah, apabila mereka membelakangi atau melawan perintah Allah, Allah biar dia. Allah biar mereka dalam keadaan kesesatan sehinggalah dosa-dosa mereka itu tidak dihapuskan ketika matinya. Ketika matinya dia memikul dosa-dosanya yang membelakangi perintah-perintah Allah, membelakangi ayat-ayat Al-Quran, dan dia bawalah dosa-dosanya itu masuk ke dalam kubur. Bila masuk dalam kubur, dia akan dipertanggungjawabkan. Itu pun tempat transit pertama, situ pun dah tak lepas dah. Macam mana pula nanti akan selanjutnya berada di negeri akhirat. Kalau di dalam kubur pun tidak pernah patuh. Kalau dalam kubur pun dalam keadaan telah diseksa, macam manalah pula agaknya berada di negeri akhirat. Itulah dia di antara orang yang jelas-jelas dia ni akan jadi ahli neraka. Na'udzubillah min zalik.
Oleh sebab itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, sesiapa yang mengikuti Al-Quran ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya petunjuk, meneguhkannya di dunia dan membahagikannya di akhirat. Dan sesiapa berpaling dari Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkannya ketika dia di dunia, menjadikan kehidupannya sempit dan menghinakannya di negeri akhirat. Itulah, alhamdulillah, bagi sesiapa saja, mudah-mudahan termasuk kita di sini, yang sentiasa mengikuti petunjuk Al-Quranul Karim. Kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala setiap hari dan kita dibimbing oleh ayat-ayat Allah setiap hari. Sebab itu paling cantik kalau kita boleh baca Quran sekali dengan terjemahan dia. Kalau orang tanya Ana lah, di mana di antara Quran dengan Quran terjemah mana satu lebih elok kita beli? Jawapannya, Quran terjemah itulah yang paling elok kita beli. Belilah Quran yang ada terjemahan, kita baca, terus saja kita baca akan terjemahannya. Secara sendirinya kita memahami apa yang Allah sedang beritahu pada kita. Biar kita tahu Allah bercakap dengan kita tu tentang apa. Biar Allah menjadikan kita ni orang yang sentiasa berfikir tentang Al-Quranul Karim. Barulah orang ni akan dibimbing kehidupannya di dunia dan juga di akhirat. Penghidupan yang sempit iaitu ditutupnya pintu pengharapan bagi dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala, juga ditutupnya pintu kegembiraan, pintu kejayaan dan pintu kebahagiaan. Maksud orang ni penghidupan yang sempit sebagaimana dalam ayat Toha tadi tu ialah pintu pengharapan bagi dirinya oleh Allah Ta'ala, juga ditutupnya pintu kegembiraan. Jadi apa yang dia langsung tidak berharap dengan Allah. Orang macam ni yang membelakangi ayat-ayat Allah ni, dia langsung tidak berharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mujur juga Allah Subhanahu wa Ta'ala beri dia makan minum ketika di dunia, walaupun dia membelakangi perintah-perintah Allah. Allah beri juga dia makan. Allah beri juga pakaian pada dia. Allah beri dia kesenangan hidup di dunia. Kadang-kadang dia sekaya-kaya manusia di atas muka bumi. Jadi mereka sentiasa dalam keadaan sesat, berpanjangan dalam keadaan sesat. Lagi mereka langgar perintah Allah, lagi Allah tambah harta bendanya, lagi Allah tambah akan kuasanya, pangkatnya, dia lagi makin sesat, lagi makin sesat, dan dia tidak akan berpeluang untuk balik kepada Allah. Perasaan ingin balik pada Allah tu Allah dah tutup pintu rapat-rapat. Allah dah tak buka pintu dia. Kalau orang yang terbuka pintunya, pintu hidayahnya terbuka, kalau kita sebut sikit pun tentang nasihat, dia ambil berat. Dan dia kasih insaf di atas nasihat-nasihat yang diberikan oleh sesiapa saja seperti para ulama. Oleh itu, walaupun orang tersebut memiliki banyak kekayaan dan banyak anak, serta betapa pun tinggi kedudukannya, namun Allah Subhanahu wa taala tetap murka kepadanya, menyempitkan kehidupannya dan menjadikannya hina, seolah-olah segala macam laknat ditimpakan pada wajahnya. Begitulah keadaannya. Ana nak kongsi satu cerita di baru ni tempat Ana kerja lah. Ada seorang kita kalau Ana ziarah pagi-pagi sakit ni, kalau yang tua-tua tu 80, dia umur dia 92 tahun. Ana panggil bonda lah dia. Bonda, tapi belum hari tu Ana tak masuk lah bilik dia, cuma petugas-petugas jururawat ni cerita. Dia kata makcik ni duduk di rumah tumpangan atau rumah orang tua lah. Dia duduk rumah orang tua, 4 hari duduk di KMI KT. Lepas tu doktor kata boleh discharge lah, boleh keluar. Tapi anak dia, bila anak dia datang petang tu, anak dia kata dia tak boleh ambil lagi mak dia. Sebab tempat
tempat orang tua ni, pusat orang tua ni tak bersedia lagi nak terima mak dia sebab ada sedikit masalah lah. Jadi anak-anak dia kata tinggal dulu kat KMIKT lah, dekat hospital, tinggal kat situ dululah. Dia tak nak bawa balik rumah dia. Jadi mak dia ni tak nak dia bawa balik oleh anak-anak dia walaupun 3-4 hari. Dia sanggup bayar beribu-ribu pula harga biliknya, harga treatment dia, sanggup bayar beribu-ribu semata-mata tak nak beri mak dia balik ke rumah untuk sekadar transit 3-4 hari sementara pusat asuhan ataupun pusat orang tua tu menerima dia semula. 3-4 hari pun tak nak bawa balik rumah. Jadi bila kita fikir tentang keadaan orang begini, makcik ni, jadi kadang-kadang kita fikir macam ni lah. Kalau kita lihat makcik ni macam ni, yang pertama kita ambil pengajaran, kalau kita sendiri jadi macam ni, bila dah tua, anak-anak kita pun hantar kita tempat orang tua, rumah orang tua, dan biarkan kita kat situ, agaknya apa kita rasa. Tapi ana rasa bahawa sebab apa makcik ni jadi macam ni, sebab dulu-dulu mak ayah dia buat macam tu juga. Dia layan ayah mak dia sebagaimana anak dia layan dia sekarang. Macam tu. Saya tanya jugalah jururawat yang bertugas untuk jaga dia, betul ke macam tu? Dia juga pernah melakukan tindakan yang sama kepada ayah mak dia. Kata jururawat ni macam tu lah lebih kurangnya berdasarkan cerita yang diberitahu oleh beberapa orang yang datang ziarah. Ada kawan dia lah cerita macam tu. Jadi apa yang kita dapat pengajaran daripada sini, bahawa kalau kita buat sesuatu kepada mak bapak kita, Allah akan balas, dan balasan Allah itu akan dilakukan oleh Allah ketika di dunia. Itulah dia maksud. Kita akan dihinakan ketika di dunia. Itulah saya nak ambil contoh ini sebagai bagaimana yang kita bincang hari ini. Bila seseorang itu diberikan kehidupannya sempit oleh Allah Ta'ala, maka di dunia pun mereka akan berhadapan dengan kehidupan yang sempit, lebih-lebih lagi di negeri akhirat. Oleh itu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman pada umat manusia, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Patutkah mereka bersikap demikian, yakni tidak mahu memikirkan isi Al-Quran, kalaulah Al-Quran itu datangnya bukan dari sisi Allah, nescaya mereka akan dapati perselisihan yang banyak di dalamnya. Kata pengarang kita berkaitan dengan An-Nisa ayat 82. Anda baca semula terjemahannya. Patutkah mereka bersikap demikian, yakni tidak mahu memikirkan isi Al-Quran, kalaulah Al-Quran itu datangnya bukan dari sisi Allah, nescaya mereka akan dapati perselisihan yang banyak di dalamnya. Artinya, pengarang kita kata, artinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata, kenapa mereka tidak mahu merenungkan kitab yang agung ini, jika kitab ini buatan manusia dan disusun oleh manusia, nescaya di sana terdapat banyak kekurangan dan pertentangan, kontradiksi antara satu ayat dengan ayat yang lain. Maka apakah perkara yang menghalangi mereka untuk merenungkan kitab Allah yang Maha Bijaksana? Jadi maksudnya orang yang tidak mahu mengambil peringatan daripada Al-Quran, seolah-olah kita tanya dia, apakah kitab yang kamu sedang baca ini, yang kamu membelakanginya itu, banyak percanggahan ke? Ada kekurangan ke? Sehingga kamu tidak mahu mengambil pengajaran daripadanya. Padahal Allah dah beritahu, apa yang Allah datangkan daripada Al-Quran ini tidak ada kesilapan apa-apa,
titik satu pun tak silap, baris satu pun tak silap, ciptaannya sempurna. Allah bawa melalui proses-proses yang sangat hebat. Diturunkan Al-Quran pada malam Qadar, diturunkan melalui malaikat yang mulia kepada Nabi yang mulia di tempat yang mulia, iaitu kota suci Makkah Al-Mukarramah. Begitu punya hebat Al-Quran dan tidak ada kekhilafan di dalamnya. Kamu tak nak baca dia, kamu tak nak ambil pengajaran daripadanya, kamu tak nak praktikkan dia. Apakah Quran ini ada kelemahan ke sampai kamu bertindak begitu? Itu soalannya yang datang daripada surah An-Nisa ayat 82. Jadi seolah-olahnya kita kena ambil pengajaran. Sebab apa? Sebab bila kita dengar macam ni, kita biasanya manusia ni dia duk pandang orang lain. Orang itu, orang ini, orang lain. Yang disebut dalam ayat ini orang lain, bukan kita. Banyak kali kita berperangai macam tu. Kalau Allah beri peringatan, kita dengar ustaz ke siapa-siapa baca Al-Quran, kena pada seseorang berbentuk teguran daripada ayat Quran, kita duk nampak orang lain, kita tak nampak teguran itu pada kita. Padahal sebagaimana yang Ana sebut satu ketika dulu, bila ada seorang orang yang bukan Islam ini, dia cuba membaca Al-Quranul Karim, suatu suasana, keadaan yang dia rasa ialah walaupun dia masa itu tak masuk Islam lagi, tapi bila dia baca Al-Quran ayat demi ayat, dia kata, Tuhan Muhammad ni bercakap dengan aku ke? Jiwa dia rasa macam tu. Sebab Allah memberikan dia hidayah. Walaupun dia masih belum Islam, tetapi itulah cara Allah menjadikan dia menganut ajaran Islam. Bila baca ayat ni, Allah cakap apa kat aku ni? Bila dia baca ayat ni, Tuhan Muhammad ni bercakap dengan aku ke? Seolah-olah dia faham apa yang aku rasa. Seolah-olah dia tahu jiwaku ni bercakap, meronta-ronta mencari kebenaran. Itu orangnya yang kita rasa bahawa keadaan orang yang bukan Islam ini, yang akhirnya dia masuk Islam, kita sepatutnya memiliki keadaan itu. Bila kita baca Quran, kita baca terjemahannya, kita rasa Allah bercakap dengan kita. Dan kadang ayat yang kita baca tu, petang tadi kita hadapi masalah. Tiba-tiba malam ni bila baca, sebiji ayat ni pesan pada aku dengan masalah yang ada pada aku petang tadi. Tapi kita kadang-kadang kita abaikan peringatan Allah itu. Padahal Allah beri peringatan pada kita secara jelas. Kita hadapi masalah petang tadi, malam kita buka Al-Quran saja, kita jumpa ayatnya. Begitu juga yang anda kata tadi bahawa biar Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita ni situasi keadaan kita bila kita baca Quran, kita rasa Allah sedang berbual dengan kita. Kalau kita baca ayat berkaitan dengan Allah beri warning, kita rasa seolah-olah Allah yang beri warning pada kita. Kalau kita baca ayat yang Allah cerita tentang keadaan umat zaman dulu, Allah ni tegur aku ni sebab mungkin sifat aku ni menyebabkan aku ni jadi macam umat dahulu. Kita rasa kena pada kita. Itu sebaik-baik pembaca Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Setelah diterangkan yang demikian, maka adakah mereka sengaja tidak berusaha memahami serta memikirkan isi Al-Quran, atau telah ada di atas hati mereka kunci penutup yang menghalanginya daripada menerima ajaran Al-Quran? Allah tanya pada kita. Allah Subhanahu Wa Taala tanya pada kita, sambungan daripada apa yang kita bincang tadi. Mengapa kita tidak boleh wujudkan perasaan bahawa bila kita baca Quran, Allah sedang
memberi amaran pada kita, kita nampak Allah sedang bercakap dengan kita. Kenapa kita tak ada perasaan itu? Maka jawapannya, afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Allah kata, maka adakah mereka sengaja tidak berusaha memahami serta memikirkan isi Al-Quran, atau telah ada di atas hati mereka itu kunci penutup. Jadi kita bimbang. Patutnya sahabat-sahabat kita yang ada malam ni rasa bimbang. Pasal apa aku baca Quran baca saja, tak ambil pengajaran? Kenapa Quran yang aku baca ni tak memberikan aku suatu perasaan ingin mematuhi dan meninggalkan. Mematuhi perintahnya, meninggalkan larangannya. Kenapa tak wujud situasi itu dalam hati kita? Rupa-rupanya Allah kata kemungkinan kamu ni ala qulubin aqfaluha. Hati kamu tu ada penutup. Hati kamu tu ada penutup. Maksud penutup gini. Kalau kita letak gelas satu, ada tutup gelas tu. Dah tu kita ambil jak air, tuang dia. Bila tuang dia, kita pemandangan tu kita faham. Tuang air dalam gelas tapi penutup tak angkat. Maka air tu akan kena pada penutup dan dia akan merecik ke merata tempat. Dalam gelas tak masuk sebab gelas itu tertutup. Ibarat hati kita yang tertutup, baca Quran, baca ayat, baca hadis banyak-banyak, tak ada kesan pada hati. Rupanya ayat yang dibaca, nasihat yang diberi, langsung tak masuk dalam hatinya. Jadi sebab apa tak masuk? Sebab ada penutup. Jadi kita sepatutnya ambil pengajaran daripada ayat ini, gambarkan kalau hati kita tu ada penutup. Kita pun terfikir, agaknya sebab inilah aku tak ambil pengajaran daripada Al-Quran. Sebabnya dalam hatiku ini ada penutup. Maka kita sendiri kena buang penutup tu. Kena buang penutup tu. Macam mana nak buang penutup tu? Angkat je lah penutup tu. Tutup je lah. Angkat je penutup tu. Apa maknanya? Kalau hati kita degil, maka lunakkanlah hati kita. Banyakkanlah berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan buat benda-benda yang sia-sia. Jangan buat benda-benda yang menyebabkan hati kita itu tertutup. Kerana benda-benda yang menyebabkan hati itu tutup antaranya dosa, maksiat dan juga yang tadilah yang kita baca tadi. Orang-orang yang bila dibaca, dia tidak peduli tentang ayat-ayat, teguran-teguran, peringatan-peringatan yang ada dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim. Dia tak ambil kisah. Ada orang dia baca, tapi dia baca, dia tak tahu maknanya. Apa mesej Allah pada dia? Kadang-kadang dia buat benda yang bertentangan dengan apa yang sedang dia baca. Mata hati mereka tertutup oleh kemaksiatan dan kejahatan yang mereka lakukan sehingga mereka tidak menguasai dan memahami Al-Quran. Itulah di antara sebabnya tutup-tutup tu, kunci-kunci hati tu sebab apa, dengan apa dia kunci hati? Dengan melakukan maksiat dan juga kejahatan. Itulah antara punca hatinya ataupun yang dikatakan hati tertutup itu ialah mereka yang melakukan kemungkaran dan juga kemaksiatan. Itu menyebabkan hati dia tertutup. Kadang-kadang kita berasa bila hati kita ni gelap, maka kita rasa bahawa bila mengaji Quran sikit rasa jemu. Ada orang macam tu. Sedangkan tok-tok guru kita ada beri mesej pada kita bahawa orang yang baca Quran ini dia tak jemu. Dia baca helaian demi helaian, ayat demi ayat, dia rasa nak baca lagi, dia baca lagi, dia rasa nak baca lagi. Tapi kenapa kita ni rasa jemu dengan Al-Quran? Kerana ada penutupnya, kerana ada kuncinya, kerana ada sebabnya. Sebabnya apa? Kita ada buat maksiat dan juga kejahatan ketika itu.
Itulah antaranya. Kita tengoklah contoh peranan kejahatan. Sebagaimana yang selalu sangat kita diberi contoh oleh ulama-ulama kita, ustaz-ustaz kita bila mengajar. Dia kata apa? Kisah tentang Imam Asy-Syafi'i beritahu kepada gurunya Waqi', beritahu kenapa aku ni hafal sesuatu hafalan seperti Al-Quran, tiba-tiba dia hilang. Satu helai aku hafal, hilang satu helai itu. Kenapa dia cepat sangat hilang? Lalu Waqi', guru Imam Al-Syafi'i kata bahawa ilmu itu cahaya. Maka bila kamu melakukan maksiat, kejahatan, maka cahaya itu akan padam. Bila cahaya akan padam, kalau nisbah pada hati kita, dia jadi gelap. Ibarat rumah yang blackout. Bila blackout, kita akan hadapi suasana gelap yang sangat gelap ketika itu. Sampai nak cari lilin pun tak jumpa kerana terlalu gelap. Itulah ibarat hati kita. Apabila kita melakukan kemungkaran dan kemaksiatan, kejahatan, maka dia ibarat rumah yang blackout tadi, gelap segelap-gelapnya. Begitulah hati manusia. Gelap segelap-gelapnya. Umpama kita kata, orang ni baca Quran tapi dia derhaka pada ibu dia. Bacalah Quran banyak-banyak pun, Quran itu tidak akan memberi petunjuk pada dia. Itulah masalah dia. Dia derhaka pada ibu dia, dia zalimi ibu dia contohnya. Maka orang macam ni walaupun dia berusaha untuk baca Quran, Quran tak boleh memberi petunjuk pada dia. Kenapa? Kerana ala qulubin akfaluha, hatinya ada penutup. Penutup tu apa? Kezaliman dia kepada ibu bapa dia ataupun kepada ibu dia. Itu menyebabkan dia tidak dapat petunjuk. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Maksudnya Al-Quran ini sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu dan umatmu wahai Muhammad. Kitab yang banyak faedah dan manfaatnya untuk mereka memahami dengan teliti kandungan ayat-ayatnya dan untuk orang-orang yang berakal sempurna beringat mengambil iktibar. Surah Sad ayat 29. Jadi dalam ayat yang kita baca tadi, yang kita baca baru kejap tadi, Allah kata Al-Quran ini sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu dan umatmu wahai Muhammad, kitab yang banyak faedah-faedah dan manfaatnya untuk mereka memahami dengan teliti kandungan ayat-ayatnya dan untuk orang-orang yang berakal sempurna beringat mengambil pengiktibaran. Dalam ayat surah Sad 29 ini, Allah beritahu pada kita di antara faedah-faedah dan manfaatnya ialah memahami dengan teliti kandungan ayat-ayatnya. Dalam ayat Sad 29 ni, Allah telah beri kita satu solusi, satu penyelesaian bagi hati mereka yang ada kunci. Bila dia baca ayat Quran, dia nak beri faham, maka dia kena memahami dengan teliti kandungan ayat-ayatnya. Ayat ni cerita tentang apa? Jadi kita kena buka tafsir ayat sikit. Dalam internet pun banyak sekarang ni. Tulis saja tafsir ayat 154 surah Al-Baqarah, tafsir Ibn Katsir ke, dah ada terjemahan sekarang ni. Cuba fahami ayat tersebut. Dan kita rasakan bahawa bila kita cuba memahami ayat tersebut, kita sedang berusaha untuk membuka kunci yang ada pada hati kita. Bila kita faham, dengan kita membaca beberapa kali dan kita baca terjemahannya, kita baca tafsirannya, maka kunci hati kita tu akan perlahan-lahan terbuka dan mula kita nampak, dan maksiat yang ketika itu yang jadi sebab hati kita terkunci itu
akan kita tangani dengan baik dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita berusaha untuk memahami ayat-ayat Al-Quran, maka kunci hati kita itu akan mula terbuka. Yang kedua, teliti kandungan ayatnya, dan untuk orang yang berakal sempurna beringat mengambil iktibar. Orang yang mengambil iktibar ini bagi Allah disebut dengan jelas waliyatadzakkara ulul albab. Ulul albab itu orang yang berakal. Jadi orang yang berakal inilah yang akan mengambil pengiktibaran daripada ayat-ayat Al-Quran. Maksudnya kita mesti menjadi orang yang berakal. Bukan orang yang berotak. Kita ada otak tapi tak tentu kita berakal. Umpama binatang semua ada otak tapi dia tak ada akal. Otak kita tu biar kita ni berakal, bukan sekadar berotak. Bila kita berakal, maka kita akan dapat mengambil pengiktibaran Al-Quran. Oleh itu, macam mana kita nak jadikan kita ni orang yang berakal? Daripada sinilah kadang-kadang kita dengar tok-tok guru kita kata bahawa berfikirlah tentang makhluk Allah. Kita fikir, kita guna akal kita tu untuk berfikir. Misalnya, ada seorang ulama besar. Dia diberi air. Dia diberi air, tiba-tiba dia jatuh pengsan, dia menangis, dia jatuh pengsan. Jatuh airnya. Bila dia sedar daripada pengsannya tu, orang tanya, pasal apa tuan guru? Kita beri air sahaja, kenapa sampai bila beri air tu sampai jatuh pengsan? Tuan guru ni kata, bila kamu beri air padaku, aku teringat. Maknanya ingat tu dia menggunakan akal dia, ingatan dia. Aku teringat tentang perbualan ahli neraka dengan ahli syurga. Yang digambarkan oleh ayat Al-Quranul Karim, iaitu an afidu alainal ma'. Kata penduduk-penduduk neraka bila diperlihatkan kesenangan orang-orang di syurga. Allah perlihatkan kepada ahli neraka ini kesenangan ahli syurga sebagai suatu balasan untuk ahli neraka melihat kesenangan ahli syurga. Lalu oleh kerana enaknya dia lihat orang syurga minum air, mereka pun kata an afidu alainal ma'. Tuangkanlah kepada kami air sedikit. Orang neraka minta air dengan ahli syurga. Allah tak akan beri walaupun setitik. Diharamkan minuman syurga walaupun setitik. Maknanya tidak akan diberikan kepada ahli neraka. Perbualan itu di antara ahli syurga, ahli neraka, itu yang menyebabkan syekh ini, guru kita ini, sampai teringat keadaan itu menyebabkan dia pengsan. Pasal apa? Sebab dia menggunakan akalnya dengan gambaran, agaknya dia gambarkan, kalaulah aku di tempat itu, aku ni adalah ahli neraka, mengharapkan setitik air daripada syurga, apa akan jadi pada aku? Dia fikir diri dia. Itu kita menggunakan akal yang sempurna dengan mengambil pengiktibaran. Kerana ayat-ayat Al-Quran yang kita baca itu terlalu banyak pengiktibaran. Kalau kita berumur 100 tahun pun, kalau kita ambil cedok sebanyak mana pengiktibaran daripadanya, tak habis pun. Saya pengiktibaran itu masih berbaki lagi, banyak lagi yang perlu kita ambil, perlu kita bina jiwa kita dengan pengiktibaran itu. Tapi gitulah, kita sebut kena akal kita kena berfungsi dengan baik. Akal kita berfungsi dengan baik, dan cara menjadikan akal kita berfungsi ialah dengan antaranya lah berfikir tentang makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengoklah apa yang Allah paparkan dalam Al-Quran sendiri tentang binatang-binatang, tentang perkara-perkara yang dikatakan makhluk. Untuk kita tengok nama Quran saja sudah memadai bagi kita untuk melihat keagungan Al-Quranul Karim. Begitu, ayat yang kita baca tadi adalah suatu penyelesaian bagi mereka yang jiwanya tidak mengambil
pengajaran, tidak mengambil pengiktibaran. Jadi kita sampai di nanti kita baca dulu perenggan yang akhirnya. Oleh itu Rasulullah SAW membangkitkan semangat Al-Quran dalam jiwa para sahabat baginda, menjadikan mereka sebagai umat terbaik yang berjalan di muka bumi, dan menjadikan mereka sebagai sebaik-baik manusia yang menjaga maruahnya, serta sebaik-baik umat yang menegakkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi. Daripada situ kita dapati, kita ada masukkan ni, masuk apa chat ila habis bateri ni kejap. Yang akhir sekali itu yang disebut oleh pengarang kita, bagaimana Rasulullah SAW telah membina para sahabatnya, mentarbiah para sahabatnya dengan apa? Dengan Al-Quranul Karim. Kalau kita ambil yang ini, setakat kita cerita, yang setakat kita bentang pada malam ni, kita cubalah tengok sikit, rujuk balik dengan apa yang berlaku kepada sahabat-sahabat kita di Gaza lah. Al-Quran di tangan mereka, Al-Quran dalam jiwa mereka, hebatnya keadaan mereka, walaupun mereka sekarang ni dibom setiap hari, tapi pergantungan mereka dengan Allah sangat kuat. Itu hasil daripada didikan Al-Quranul Karim, hasil daripada pembacaan Al-Quran, hasil daripada pengamalan Al-Quranul Karim. Kita berhenti pada muka surat 6 lah. Surat 6, nanti kita sambung perenggan yang bawah tu Malahat, insyaAllah. Okey, nak sekarang balik pada Najib, insyaAllah. Okey, mana Najib tu? Najib tak ada dah. Ada tu, ada di toilet. Ada. Okey. Tak apalah kalau macam tu. Ya. Ya, okey dah. Dah beres dah. Najib, dah. Lain teruk. Lain Najib teruk. Dia tak dengar. Oh, Tak. dia tak dengar. Lain teruk. Okey, tak apa dah siap dah tu. Doa dulu. Oh ya, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahsyurna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la maridan illa syafaitah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa addaitah wa la mazluman illa nasartah wa la aiban illa satartah wa la dhalan illa hadaitah wa la imtihanan illa